مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكويل واهدنا إلى سواء السبيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله. Okay. Alhamdulillah. Okay. Kita ada masalah dengan bubbling. Siapa nak tunjukkan bubbling? Latihan bubbling sangat penting ya. Kalau dia tak betul, dan suara susah nak betul. Nak betulkan suara tu mesti betulkan bubbling dulu. Mana bagi saya dengar. Bagi saya dengar. Assalamualaikum cikgu, boleh saya cuba? Boleh. Memang saya suruh cuba. Okey. Dengan bubbling cikgu? Ya. Okey. Bunyi tu udara yang beredar pada ketika itu tidak masuk terowong ya. Udara tu belum masuk terowong lagi. Udara tu contohnya udara Noriza tu masih bergerak macam ni. Sepatutnya udara kena bergerak macam ni. Udara kena bergerak macam ni, bukan ke atas. Udara kena macam ni. Kalau kita gerak macam ni, tu yang bunyi dia. Sepatutnya bunyi dia. Belum lagi. Tak cukup tarik nafas. Okey, lebih baik. Ya. Lebih baik. Tapi kena kena berjalan. Udara tu kena terlepas. Jangan simpan kat dalam. Contohnya macam ni. Dia macam ditahan. Dia kena keluar je. Belum. Okey. Bunyi dah lebih baik daripada yang pertama, tapi dia peredaran udara belum cantik. Itulah cikgu buat latihan tapi sebabnya buat yang salah. Jadi sebab itulah masuk kelas tu saya kata ada apa-apa masalah, ada apa-apa nak kongsi, ada apa-apa nak tunjuk. Ya. Ewa. Lain cikgu slow. Cikgu ada masalah lain ni.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu ada masalah lain itu katanya tu. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingatkan yang saya problem saya tak dengar suara. Cikgu belum masuk lagi ke? Cikgu dah masuk tapi dia agaknya tadi tak masuk pun susah dia kata ada masalah lain. Lain juga, dah masuk dah. Terkeluar dah tu. Ataupun mungkin ada panggilan masuk. Dia ada panggilan masuk tu automatik dia terkeluar kan. Cuma kita je berlatih. Kata apa tu? Pula Ni. saya ada masalah dengan bubbling lah. Cikgu sebabli. Mari kita sama-sama belajar macam mana. Kita tak masuk kelas. Berdiri tegak. Tulang belakang tegak. Berdiri tegak, jangan bongkok. Tarik nafas. Apa? Tarik nafas. Okey. Tinggi. Tinggi. Cikgu nak terus dengan tinggi kan? Dia tak nak low. Ya, dia boleh nak tinggi dulu. Kita tinggi. Tinggi kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cikgu rasa. Cikgu masuk semua ni. Tak apa, betul buat buat bubbling tu sebab tu saya tu contohkan bunyi dia. Noriza salah buat pun tak apa. Yang penting buat aja dulu. Sebab itu bila jumpa saya akan betulkan. Ya? Jangan rasa jumpa saya je terus nak jadi bagus. Memang tak boleh. Saya pun ambil masa bertahun-tahun untuk betul. Cuma kebanyakan peserta kelas ni memang saya tahu kita ni sebagai manusia kita punya sifat ni kalau boleh nak tunjuk yang sempurna. Sifat kita ni selalu nak tunjuk yang sempurna, yang terbaik kan. Tapi saya sebagai cikgu bila kita buat kelas kita tahu tahap-tahapnya kalau 3 minggu macam mana, 3 bulan macam mana. Sebab tu saya tak marah pun kalau buat salah. Saya cuma betulkan saja. Ini macam ni, udaranya kena begini, udaranya kena macam ni. Saya tak pernah kata apa ni salah ni, dah berapa minggu belajar tak betul-betul lagi. Tak pernah saya cakap macam tu. Sebab saya tahu itu satu proses. Saya baru dapat perkabaran kawan saya, mak kepada anak murid saya meninggal dunia. Yang saya angkat telefon tadi. Innalillahi. Okey. Apa ni? Okey, kita cuba. Saya bagi contoh. Sebab kita ada rakaman dekat sini. So, nanti kita boleh dengar balik bunyi-bunyi tu. Contoh udara bubbling kena bunyi ni. Kena bunyi yang sama macam ni. Bunyi dia adalah okey. Bunyi dia mesti itu, tak boleh tak boleh pergi tempat lain. Bunyi dia sama ni. Kalau dijadikan hu, bunyi dia macam ni. Tu bunyi dia. Nada dia macam tu. Bukan jangan tukar nada lain, ya. Okey. Bila kita humming pun guna yang sama. Guna yang sama. Bila kita bubbly, kalau udaranya salah, contoh udara bergerak macam ni, bunyi dia macam ni. Tu bunyi salah. Udara kena bergerak macam ni. Boleh bezakan bunyi tu. Jadi tugas kita ialah untuk mengenal peredaran udara tersebut kerana
nanti bila kita mengaji, kita nak guna udara tu. Kita jangan bersandarkan pada kenangan. Kita jangan bersandar lagu tu, bersandarkan pada kenangan. Kita jangan bersandar pada bunyi suara. Kita bersandar pada pemahaman peredaran udara. Sebab suara kita nanti bila mengaji, kita ada rendah, ada tinggi, ada tabaqat semua, ada huruf, ada mahraj, semua kita nak jaga. So kita kena kenal peredaran udara tu. Okay? So bila peredaran udara kita betul, kita mengaji pada nada rendah pun mudah, kita mengaji pada nada tinggi pun mudah. Sebab tu kena kenal peredaran udara. Jangan bersandar pada bunyi. Kalau bunyi dia jadi susah. Ya, udara tu ke mana dia berjalan. Ya. Okey. Boleh? So jangan risau kalau salah ke apa, jangan risau. Maknanya kalau salah tu biasa. Orang belajar. Kalau salah tu biasa orang belajar kan. Jangan risau. Alright. Siapa lagi nak cuba? Wan Siti Hajar tak ada malam ni Di kursus saya cikgu. Oh. Okay. Siapa nak cuba lagi? Okay, Cikgu Nahmadah cuba. Anak murid dah lama tak masuk ni. Itulah dia, lama tak nak masuk. Okay, silakan. Maafkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Tapi tak dengar lah Puan Hamadah. Tak dengar? Puan Hamadah pakai telefon ke pakai laptop? iPad. Tak dengar. Sekejap ya buka. Okay. Puan Hamadah tengok dekat titik 3 tu. Titik 3 tu dekat tangan-tangan, dekat apa semua tu. 3 titik, klik. Tengok setting. Tengok setting, bawah sekali. Scroll, setting. Ada? Apa dah? Cari setting, language, reaction. Ada? Sekejap. Like. Oh, tak. Buka. Yang 3 titik jumpa apa cikgu? Dia ada in-call, ada show option. Sekarang tak? Dia ada noise cancellation. Noise cancellation tu off kan, jangan on kan. Off kan. Okay. Off kan. Baru dia bunyi nanti jadi. Okay, silakan. Cuba. Tak nafas. Okay, cukup. Okay. Bunyi tu cantik tapi saya cuma rasa Puan Hamadah agak gopoh. Maklumlah, dah tahu cakap tadi kan. Saya lama tak masuk cikgu, dia kelang kabut lah. Okay, relax je, tak masuk lama tak apa. Bukannya saya marah pun. Saya faham kalau tak masuk tu ada urusan. Okay, cuba buat lagi sekali, tenang aja. Tenang aja, pujuk-pujuk je, tarik nafas. Okay, ready? Okay, go. Cuba lagi sekali. Tarik nafas. Okay, good. Tapi bunyi tu rendah. Saya tak nak bunyi rendah. Saya nak bunyi dia mesti bertenaga. Laung. Bismillahirrahmanirrahim sekali. Okay, boleh diterima. Terima kasih. Cuba lagi. Okay, boleh diterima ya, boleh diterima. Nanti kalau Puan tengok balik video baru Puan faham apa maksud saya gopoh, apa maksud saya tak tenang tu semua tu. Sebab dia macam nak kabut sampai bunyi note tu tak dapat nak jaga. Sama je, tak boleh bertukar-tukar. Okay, siapa lagi nak cuba? Okay, tak ada nak cuba apa.
Yang mana sahabat-sahabat yang baru masuk, selamat datang. Siapa yang kat sini baru masuk? Orang barulah maksud saya, yang lama Azmila, Miza, Sasai, Roziah, Puan Roziah ada. Azuraidah Eliah ni baru juga saya rasa. Princess Diana, saya tak pasti yang mana. Fauziah Abdul Syukur siapa? Aliah Kasah ni selalu nampak nama tapi saya tak pernah. Saya tak pernah nampak wajahnya. Fauziah lama? Oh. Tapi dia belum cuba. Ada siapa-siapa nak cuba lagi? Ada siapa-siapa tak faham apa yang kita buat? Silakan Puan Roziah. Tenang. Tarik nafas. Tak jadi dah cikgu. Tadi jadi. Dia tak boleh lama. Boleh lama. Cuba buat humming tu. Terberhenti pula. Cuba buat humming. Oh, tak. Ada gangguan lain? Tak jelas ya cikgu. Tak dengar langsung. Tak tahu line saya ke line siapa ke. Oh, saya dah buka habis dah. Saya cuba Dah buat sekali cikgu. noise cancellation tu semua dah buat dah. Dah buat. Dia kalau tak setting dia ke tak betul tu memang tak boleh dengar. Dah buka semua dah. Lagi sekali. Okay, sekali Tu dia bunyi-bunyi tu kasar tu. Nak laju je, nak laju je. Dia kena tenang je. Tak ada penolakan langsung. Udara jalan aja. Cuba lagi sekali. Kan bunyi dia hilang Oh, tak dengar ya? Cuba Puan Roziah buat setting tadi. Puan Roziah cuba buat setting tadi. Kejap. Setting tengok dekat audio tu ada noise cancellation tu jangan on kan. Off kan. Oh ni. Boleh jumpa? Dah jumpa dah. Boleh dengar cikgu? Boleh. Cuba bubbling. Very good. Tenang. Bagus dah tu. Tenang aja. Okey, lagi sekali tarik nafas. Go. Ya, itulah dia. Panjangkan aja ya. Okey, bagus. Very good. Okey, mari Noriza, kita cuba lagi sekali Noriza. Sama-sama. Zah. Ya, saya. Ada. Mari kita cuba lagi sekali. Okey, cuba. Jangan risau, okey? Jangan risau. Seronok aja, happy je. Ready? Cuba Noriza sambil buat tu sambil tundukkan kepala. Sambil berjalan macam ni. Jadi contoh daripada kedudukan macam ni. Tarik nafas. Tundukkan kepala. Cuba. Tu dia jumpa tu dah bunyi dia. Cantik. Boleh rasa beza? Beza. Ya. Cuba tak apa tu? Ya, tak pegang kuat lagi. Tak pegang kuat kadang dah lari.
Dia ringan aja kan? Yalah. Lebih mudah, Ya, lebih mudah. kita mula. Kita mula makan dengan begitu. Kita mulakan dengan tu tenang aja. Jadi kalau kita baca pun bukannya kena kuat. Kita baca kena bertenaga. Kalau kuat, dalam Al-Quran pun firman Allah tu dia kata membaca tu bukan kena kuat. Dia kata jangan kuat. Apa ayat dia? Saya ingat dia cakap. Dalam Quran tu kejap kita tengok janganlah kamu meninggikan suara ke apa something like that lah. Kejap Yalah, nantilah kalau saya jumpa saya share. Sebenarnya cikgu kejap dia kata jangan meninggikan suara something like that lah. Saya jumpa hari tu. Suara ni bukan suruh kuat tapi suruh bertenaga. Jangan kuatkan volume. Jadi kita kena faham udara yang kita bina ni tadi macam mana ringannya tu. Beratih je. Kalau dalam vokal ni latihan-latihan dia contohnya kita kata kita buat contohlah kita buat latih je sampai kita rasa ringan aja. Sebenarnya itu je yang nak diguna pakai. Macam tu je nak diguna pakai. Jangan kuatkan suara. Jangan kuatkan. Biar je sebab udara tu yang kita nak latih tu udara. InsyaAllah nanti akan jumpa lama-lama. Ya, alhamdulillah dah jumpa. Ada lagi kawan-kawan yang nak cuba, kawan-kawan yang nak kata lama tak lama, yang nak kata baru pun tak baru. Silakan. Saya cikgu. Kawan yang baru join. Silakan Azmilah. Nak buat apa cikgu? Bubbling Yalah bubbling sekarang ni. Boleh tak? Lama tak buat. Tak dengar apa pun. Ini pun setting dia tak betul lagi ni, setting dia. Tak dengar cikgu. Tak dengar apa yang awak buat tu. Setting dia betul kan, setting audio tu. Betul cikgu? Sayang. Kan, tak dengar lah. Klik pada titik 3. Kemudian tekan setting. Kemudian tengok scrollkan situ ada noise cancellation. Off kan. Jangan on kan. Boleh tak? Dia tulis apa cikgu? Silakan.
Boleh tak Azmila, silakan. Bahasa Melayu dia kata apa cikgu? Bahasa Inggeris saya tak faham. Ha? Bahasa Melayu dia kata apa? Dekat tetapan tu kan? Ya, dekat tetapan tu, dekat setting tu, ada situ noise cancellation apa? Bunyi, Dia, memadamkan bunyi dia, ke something dia, like that tu off kan, jangan on kan. dia tulis itu pembatalan ingat. Lepas tu dia tulis larah video untuk cahaya rendah. Lepas tu Sari kata langsung. Lagi baca lagi apa lagi? Bahasa panggilan, bahasa terjemahan. Larah video untuk cahaya rendah. Bukan Lepas tu video, dia audio. Tak ada pun cikgu. Yang atas sekali, Azmi. Atas sekali. Atas sekali tutup kah? Apa katanya tu? Ni apa penabisan bunyi bukan pertuturan Apa daripada mikrofon. Penapisan dia menapis bunyi bukan pertuturan daripada mikrofon anda. Apanya? Pembatalan. Ingat dia kata. Itu off kan, jangan on kan. Okey. Okey. Dah. Cuba buat. Jangan kalang kabut, tenang. Cuba. Bukan. Jangan. Dengar saya buat balik. Dia tak tinggi sangat. Dia bukan tinggi sangat. Dia kena bertenang. Cuba lagi sekali. Buat lagi sekali. Udara kena tinggi tapi bunyi tak perlu tinggi. Lagi sekali. Lagi sekali buat sampai dia cantik. Okay. Ya itu bagus tapi jangan kuat. Surah Al-Hujurat ayat 2. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan, saya tengah scroll juga ni nak mencari ni. Janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Itu satu, ada lagi satu. Bagus, itu di antaranya lah. Tu yang kita kata, apa ni? Sangat. Dia kata, janganlah, ini surah apa ni? Dia kata kat sini, ada lagi ayat dalam surah apa ni? Tak apalah, saya baca je dekat sini. Dia kata, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana sahaja kamu dapat menyeru. Kerana dia mempunyai nama-nama yang terbaik. Asma'ul Husna. Janganlah kamu menguatkan suaramu dalam solat dan janganlah pula merendahkannya dan ambillah jalan tengah di antara kedua-duanya itu. Yang ni saya cari. Jadi maknanya dia cakap dalam solat tapi saya ambil benda tu dalam apa saja perlakuan bersuara tadi. Tak boleh kuat, tak boleh lemah. Maknanya kalau kuat tu volume. Kalau lemah tu maknanya tenaga. Tenaga remah. Lemah. Dia kena macam tu. Cari. Ya. Praktis je. Cuba lagi sekali Mila. Udara kena terapung. Ready? Ujuk saja.
Okey, cuba pegang pipi tak? Cuba pegang pipi ni. Pegang pipi ni boleh bantu untuk udara tu lebih cantik. Cuba. Okey, tenang, tarik nafas. Go. Okey. Okey. Boleh. Itu boleh, cuma tak sempurna. Buat aja terus. Jangan tak buat latihan tu. Bubbling ni setiap hari kena buat untuk nak fahamkan, pembetulkan suara ni. Tak boleh berhenti. Salah pun salah lah. Buat je. Nanti lama-lama dia akan jumpa tu. Lama tu saya tak pasti berapa lama lah. Mungkin 2 jam, mungkin 2 hari, mungkin 2 bulan, mungkin 2 minggu. Macam tu lah. Buat saja. Jangan hari ni saya ajar bubbling. Okey buat. Lepas tu tak buat. Lepas tu minggu depan baru jumpa saya baru nak buat. Memang tak jadi. Kena buat hari-hari. Dia akan jumpa nanti. Semua orang melalui proses. Okey, itu dia ya. Bubbling. Don't worry. Okey tu. Dah okey dah. Cuma nak kena tenang, nak kena merayu, nak kena memujuk, tak mau kuat, tapi udara kena besar, udara kena ditarik sampai padat dekat dalam paru-paru kita tu. Tu semua nak rasa kita punya apa ni namanya koordinasi tubuh badan kita tu kita nak rasa. Kita nak faham proses tu. Tapi jangan risaulah, benda ni akan dapat punya. Dia cuma mengambil masa sedikit untuk faham sebab dia berkaitan tubuh badan kita. Ada orang dia tarik nafas dah betul tapi dia keluarkan nafas tu dia stres, dia tekan, dia tolak. Tak boleh juga. Dia bukan mudah prosesnya. Okey. Walau bagaimanapun jangan putus asa, teruskan saja. Okey. Ada orang baru kat sini, saya nak dengar suara orang yang betul-betul baru, yang baru masuk malam ni ke, baru masuk minggu lepas tapi saya tak pernah tengok wajah. Silakan. Kenalkan diri sekejap. Siapa yang rasa dia barulah. Saya nampak sini nama tapi mungkin ada nama tapi tak ada orang kot ni. Kadang-kadang kelas-kelas online ni orang suka dengar kan. Dia dengar, dia klik, dia dengar je. Dia tak. Tapi kalau kita kelas secara fizikal, kalau kita nak masuk kelas orang, selalunya kita ketuk pintu, kita akan cakap, Assalamualaikum cikgu, boleh tak kita duduk kat dalam kelas kita tengok. Tapi kalau kelas online ni ramai masuk diam aja tak bercakap kan. Jadi adabnya sama je dalam kelas online ke, kelas fizikal ke, sama je. Adab belajar tu begitu, sama je. Yang itu saya kena selalu cakap sebab ada kalanya sebab saya sebagai manusia biasa ni, saya tak kisah sangat. Ilmu saya tu siapa pun boleh dengar. Ilmu itu ilmu Allah, bukannya saya punya. Saya cuma menyampaikan aja. Siapa pun boleh dengar, siapa pun boleh ni. Cuma bimbang bila dalam hidup kita ni macam kita kata ibadah tu bukannya solat dengan puasa saja. Menggembirakan hati orang tu pun ibadah juga. Jadi kita kena faham konsep-konsep tu. Ya. Okey, tak apalah. Jadi mekanisme ni kita kena mahirkan betul-betul. 3 mekanisme ni kena mahirkan sepatutnya dalam tempoh 3 bulan lah. Tapi kalau 3 bulan tak dapat, tak jadi apa-apa, tak salah, tak fail, tak dipanggil apa-apa pun. Dia cuma satu proses. Kadang-kadang ada orang ambil sampai 6 bulan. Ada orang, kalau Wan Siti Hajar ada, dia kata dia ambil sampai 2 tahun baru dia faham bubbling tu apa. So it's okay. Jadi jangan risau apa-apa, jalan aja. Jangan kecewa, jangan rasa apa macam-macam, jangan. Buat saja. Seronok aja. Anggapkan kita berseronok aja bila masuk kelas. Ya? Okey. Kenapa saya kata apa tadi?
Saya kata kalau saya nak try bubbling boleh. Silakan. Okey. Assalamualaikum cikgu dan kawan-kawan semua. Saya nak try bubbling sebabnya selalunya macam 5 detik je saya boleh berjaya. Kejap Saya tak ada masalah dengan 5 detik. Saya nak dengar dia punya Betul ke kualiti. tidak Okey. Tarik nafas. Jangan tahan nafas ya. Jangan tahan. Alah, jangan tahan. Keluarkan aja. Okey. Lagi sekali ya cikgu. Kawal aja. Jangan ditahan. Bila ditahan memang jadi macam tu seperti itu tak boleh. Apa nak tahan? Biar dia Macam tak boleh nak bernyawa. Dia berjalan. Dia berjalan. Okey. Okey. Lagi sekali. Okey. Tak apalah. Maknanya berapa kali dalam sehari dah buat berapa kali? Cikgu kata 4 kali kan. Pagi, tengah hari, petang, malam. Ya. Satu kali tu 15 saat 15 lah. saat. 5 minit mati. Okey. Betul-betul 15 saat. 15 saat. Okey. Teruskan saja sebab saya rasa kamu Betul terlalu tak, cikgu? melayan. Betul-betul masuk corong ke tak masuk? Betul. Cuma dia tak sustain, tak cantik sebab otot kamu tak cantik. Dia bagus, benda tu dah bagus daripada awal dulu Sasai buat lagi masalah. Sekarang dah cantik, dah lebih tenang. Cuma Sasai suka mengikutkan perasaan yang tak boleh nak bernyawa tu. Sebenarnya tak. Sasai kena bertenang. Kita tak ada orang, belum ada lagi orang mati buat bubbling. Belum ada lagi. Jadi jangan kalang kabut. Tenang aja sebab Sasai rasa macam alamak nafas aku tak cukup. Dah habis tu. Tak boleh nyawa. Jangan macam tu. Tenang aja. Aja. Maksudnya tadi maksudnya tadi tu saya macam tahan nafas ya cikgu. Yang ada kecenderungan awak punya otot, awak punya keras. Okey. Awak cuba awak buat lagi sekali. Awak rasa awak punya bahagian diaphragm tu dia tenang ke dia mengeras? Cuba cek. Mengeras ya. Cuba tengok. Diaphragm pun tak jumpa lagi Banyak lemak. Mana dia tak jumpa. Dia bukannya kena pegang kat diaphragm tu. Kawasan tu je yang kita nak jaga tu. Bukan nak kena pegang diaphragm yang kat dalam badan tu. Bila awak cekak pinggang tu, itu bahagian diaphragm lah tu. Awak boleh rasa lah. Okey. Okay, go. Apa jadi? Lega sikit lah. Okey, bahagian tu mengeras ke atau dia steady je? Macam steady je. Saya tak faham. Tak apalah. Maknanya kalau mengeras, dia mengeras lah. Dia jadi keras. Okey. Cakap pinggang Buat lagi sekali. Pinggang sini. Bila habis, saya tak nak awak habis. Habis tenang aja, berhenti je. Tarik je nafas macam biasa. Habis tu berhenti, tarik je nafas macam biasa. Jangan macam tercungap-cungap, tak mau. Lagi sekali. Nampak? Bila dia habis tu, awak lepaskan otot tu kan? Awak lepaskan. Patut tak payah juga. Patut tarik nafas lagi Ya, cuba lagi sekali. Saya kata stop, awak stop. Lagi sekali. Okay. Terlupa pula macam mana nak bernafas cikgu. Okay. Stop. Tarik nafas lagi. Buat lagi. Stop. Macam tu je cara dia. Tak payah sampai macam tak payah. Cuba sekarang buat Teka kan?
Sekarang Dia buat jangan sendiri. bagi tegas ya, relax. Okay. Cuba saya dengar buat sendiri. Tenang aja. Cikgu macam nak bagi udara tu macam naik atas nak kena muncung macam ni. Gitu. Ayah. Saya puncung Kamu nak saya muncung ke? Dia natural aja. Dia tak perlu difikir muncung. Tak payah muncungkan pun. Dia jadi, automatik dia jadi. Cikgu ada orang kata betul ke kalau macam bibir tebal lagi senang nak bubbling? Tak juga. Itu alasan orang. Manusia suka beralasan. Tapi sebenarnya tak ada. Kawan saya minta maaf kalau saya cerita. Ada satu kawan saya tu bibir nak jumpa bibir atas, nak jumpa bibir bawah pun susah. Sebab dia jongang. Tapi dengan saya cakap dia persoalannya ialah engkau nak buat ke tak? Nak buat mesti ada usaha. Boleh elok aja buat bubbling. Dia kata ya Allah Kak Siti, dia kata selama-lama ni saya ingatkan saya tak boleh bubbling sebab bila saya ni gigi saya jongang, dia kata bibir susah nak jumpa. Ni semua otot ni semua otot ni. Kalau dilatih dia boleh jadi macam ni. Dia boleh fleksibel. Tapi kalau dekat sini dah set, tak boleh lah, tak biasa lah. Memang susah nak jadi. Banyak alasan. Buat saja. Lagi sekali saya. Lagi sekali tarik nafas. Panjangin apa cikgu? Okay. Macam tu lah cantik lah. Dengarlah tenang sikit. Kalau tidak, ya Allah, macam aku tengah siksa kau pula. Okay, good. Okay. Siapa nak cuba? Puan Fauziah syukur nak cuba ya. Okay, ready. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Semua dah boleh dah. Puan Fauziah pun dah boleh. Cuma macam saya kata tadilah, pemahaman tentang tenang. Udara tu berjalan macam ni. Dia bukan jalan tegak. Dia jalan macam ni. Cuba rasa. Macam ikan duyung tu kat atas ni. Cuba. 1, 2, 3. Tenang aja. Tapi tak panjang lah cikgu. Tak panjang. Tak panjang apa. nafas. Tak apa, tak panjang pun tak apa. Saya nak ingatkan pada semua ya. Kalau kita buat latihan bubbling ni, kita tak perlu nak fikir kena panjang. Yang penting kualitinya kita jumpa. Panjang tu akan satu hari nanti dia akan memanjang sebab otot kita dah makin kuat. Memang saya kata buat dalam tempoh 15 saat kerana kalau saya tak cakap, kita tak ada rasa berusaha nak panjangkan nafas. Tapi pendek 2 saat pun tak apa. Asalkan jangan suka memang jadi lambat. Kita buat je. Kalau dia pendek, saya tahulah pendek. Saya akan cakap, oh pendek tu ya. Mari kita panjangkan. Jangan risau. Saya tak akan kata, apa pasal pendek sangat? Tak ada. Sebab kita faham itu satu proses. Ya, saya nak dia punya bunyi. Dengar baik-baik lagi sekali saya bagi contoh bunyi. Bukan yang ini salah. Salah. Ini dia. Ringan aja. Dekat dalam kepala saya ni ataupun dalam hati saya ni, saya rasa seronok aja. Saya pergi main boat. Bawa boat. Macam tu. Macam seronok main basikal pun tak apalah. Main buayan pun tak apa. Happy je. Rasa seronok. Jangan
Jangan timbulkan rasa stres. Macam alamak. Itu yang saya kata bila stres sebab tak betul, stres sebab tak panjang, stres sebab... jangan. Yang penting seronok aja. Benda kan seronok tu. Okey. Saya yakin semua orang boleh buat. Yang kedua, bagaimana untuk kita pakai peredaran udara tu dalam mengaji. Macam mana nak guna ni ya Allah. Saya share bagi seronok sikit lah. Saya kena share sikit satu cerita. Hari Sabtu lepas saya ada bengkel vokal kepada qari kebangsaan. Qari-qariah lah. Ya, orang-orang yang masuk musabaqah ni lah. Saya latih terowong ni untuk masukkan udara tu dalam terowong. So tak perlu baca kuat, tapi kena bertenaga. Jadi buat dari pagi sampai ke malam, sampai pukul 12 malam buat tu, memang jumpa. Apa tajuk yang paling membantu sekali ialah merayu. Semuanya benar-benar tak faham. Saya kata merayu. Kalau saya kata jangan, tolonglah, janganlah malas. Macam itulah merayu. Jadi rasa bila baca, bila buat bubbling tu rasa merayu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Contoh. Kita rasa kita nak baca ta'awuz tu macam tu. Merayu ni pula, menangis, merayu, memujuk ni pula, dia tak mau jadi kalau kita tengok muka saya baik-baik ya. Walaupun muka saya tak cantik kan, kena tengoklah muka cikgu. Dia ni, tak boleh muka kita selamba je. Okay, bunyi tu tak cantik. Kita kena rasa, memujuk. Betul tak? Muka tu berubah. Tadi selamba je. Ada rasa nak pujuk. Tadi, makanlah. Makanlah. Miza, makan Miza. Tapi kalau kita pujuk dia, makanlah Miza. Makanlah. Ni je lah yang ada. Sebenarnya banyak tu. Ada ikan goreng, ada sambal sotong, ada ayam goreng kunyit. Kan? Tapi orang Melayu kita, makanlah. Ini je lah yang ada. Ini je lah yang ada. Yang ada tu macam-macam. Patutnya Alhamdulillah hari ni dapat hidangkan 2-3 lauk pada cikgu. Alhamdulillah rezeki ada untuk hari ni. Bukannya merendah diri tapi menipu sebenarnya. Bukan merendah diri tu. Itu maknanya benda betul yang kita nak cakap tak ada. Ini je lah yang ada cikgu. Air bujang, nasi kosong. Allah, saya ni orang bukan boleh ditipu. Saya tak boleh. Macam tu lah. Jadi kita kena benda-benda yang biasa orang buat dalam masyarakat kita. Saya bawa sahabat baru Puan Zurani. Okey, boleh. Masyarakat kita yang biasa masyarakat kita buat tu tak semestinya betul. Kita kena ubah sedikit. Kita ikutlah ciri-ciri yang baik-baik ke, kita belajar. Alhamdulillah cikgu, hari ni dapat saya masak 3 lauk untuk jamu cikgu. Jangan macam biasa-biasa. Jemputlah makan cikgu, biasalah cikgu, tak ada apa-apa. Saya lagi rasa nak marah tu bila cakap tak ada apa-apa. Tak payah 3 lauk. Kalau ada Maggi, buat Maggi sup ke apa ke, Maggi goreng ke, Alhamdulillah cikgu, hari ni dapat goreng Maggi ni bagi cikgu makan. Bukanlah saya orang lain pun. Bukannya makanlah Maggi goreng aja. Jangan. Benda tu seolah-olah kita tak bersyukur. Alhamdulillah ada Maggi goreng hari ni dapat rezeki. Jangan Maggi goreng aja.
Tapi kalau saya pernah kena macam tu, saya cakap Maggi goreng. Saya memang saya tengah teringin makan Maggi goreng. Saya buatlah lakonan tu supaya saya nak bagi tahu yang dia, terima kasih, alhamdulillah, syukur awak masak Maggi goreng sebab saya memang teringin nak makan Maggi goreng. Takkan nak cakap, jangan cakap macam tu, jangan cakap macam tu. Takkanlah kita datang mahukan kan. Tapi saya ingatkan sahabat-sahabat dekat sini, berlapang dada saja. Apa yang kita ada tu kita bersyukur saja. Kalau adanya air kosong pun kita bersyukur. Alhamdulillah cikgu. Positif maknanya cikgu, alhamdulillah cikgu nak minum apa tapi kat rumah saya tak ada apa-apa, yang ada air kosong aja. Don't worry. Nak latih diri kita untuk dalam situasi begitu bukan mudah. Ya, dalam situasi begitu. Saya pernah kena juga. Diri saya sendiri. Hari raya anak-anak murid saya nak datang. Dia telefon dia nak datang. Tapi bukanlah hari raya tu, dah lepas 2 minggu, 3 minggu lah. So saya kata, saya tengah ada kelas dekat tempat lain lah. Dia kata, alah cikgu, kita orang dah booking van apa semua nak datang ni dari satu kementerian ni. Maknanya dalam 20 lebih orang jugalah. Lepas tu saya kata, datanglah, tapi saya tak sempat nak ni lah, saya masak apa yang mampu. Maknanya saya masak apa yang mampu. So saya sampai rumah dalam pukul 6, saya tahu diorang habis kerja pukul 5 lebih, 5.30 macam tu, diorang maghrib mesti sampai. Saya masak nasi, saya suruh mak saya masak nasi, saya buat nasi goreng. Nasi goreng, buat, masak. Kemudian biasa dalam masyarakat tu macam suami saya macam, ada orang nak datang, tak ni benda gini-gini, kerja, ambil lah cuti, masak ni, gitu. Macam-macam lah, order lah, macam-macam dia cakap. Saya jawab macam ni je. It's okay. Tak mengapa. Sebab nasi goreng ni saya masak dengan kasih sayang untuk menjamu anak-anak murid saya. Saya cakap dengan suami saya macam tu. Jangan tambahkan pening kepala. Sebenarnya sebagai manusia memang kita rasa pening kepala sebab bila orang datang kita rasa macam kita tak dapat nak menjamu. Tapi itu yang mampu. Okay, so saya kata buat, dia orang datang, saya buat air, saya buat air teh tarik, buat apa, buat lagi satu kepakaran saya, buat cucur udang. Kepakaran saya panggil. Jangan suruh saya pakai nasi ayam ke bukan, cucur udang. Orang Jawa kata compot. Orang Jawa kata compot, gawe compot kan. Cucur bawang tu lah saya buat. So dia orang datang, saya kata ini je makanan yang saya ada, tapi istimewanya saya masak sendiri. Bukan saya tempah. Jadi anak murid saya happy. Happy. Jadi sebenarnya bila saya belajar tentang satu perkara, bila kita faham tentang, tak tahulah, saya selalu kata mungkin faham tentang apa yang Allah kata, ajaran agama kita, ajaran Islam, sunnah Nabi ke apa, bila cerita pasal tetamu ni, dia bukan kata suruh kita masak macam-macam, dia kata raikanlah tetamu semesra yang boleh, sebaik yang boleh. Dia tak cakap masaklah 30 jenis makanan, dia tak cakap. Jadi saya faham konsep tu. Jadi kita layan aje lah, jangan nampakkan muka letih. Jadi sorry lah cikgu mesti letih. Itulah saya memang letih sikit ni sebab saya tadi kelas habis pukul 7. Macam dahin dah tetamu kita suruh tetamu balik. Memanglah, tapi macam nak layan tapi bagi hint tu. Memanglah saya letih jugalah ni sebab tadi kelas kan 1 hari sampai pukul 7 kan. You all sampai pun maghrib tadi. Saya masak lagi. Memang letih lah. Tetamu pun rasa macam okey lah, jom balik. Itu bahaya tu. Macam baik tapi sebenarnya tak baik. Cakap je, no problem. Kau boleh stay sampai pagi pun I okey je. Kalau tanya anak murid saya, tanya dia. Kalau buka puasa sampai ke sahur akan duduk rumah saya. Sebab saya jenis berbual macam ni lah. Bercakap bernasihat begitu begini. Lama-lama sampailah ke sahur. Makan sahur pula. Baru balik. Kan? Solat jemaah baru balik. Tapi itulah kenangan-kenangan yang menyeronokkan. Kalau jumpa anak-anak murid pun dia akan cakap,
Kalau dengan pergi rumah cikgu macam tak boleh balik. Macam itulah. Bukan apa, sebab dalam nilai yang kita ada dalam perjumpaan kita ini, yang kena kita bina adalah silaturahim. Ukhwah, mahabbah kerana Allah. Sebab tu saya suka kalau orang pak tunjuk wajah, senyum, bercakap. Dia akan membina satu ukhwah yang hebat. Sampai akhirat kita akan kenal muka dia. Tu muka Cikgu Siti Hajar yang suka membebel tu. Ya. Pasal vokal ni bukan saja pasal vokal ni, sebab vokal ni puan-puan, kalau kita tak betul jaga kita punya perasaan kat sini, vokal kita terganggu. Jadi balik kepada tadi tu, kita bubbling, kita rasa nak buat apa, nak buat taranum apa. Contohnya Bayati biasa. Saya tak tahulah Bayati ke apa. Contohnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita bubbling dulu. Dia rendah tapi udara tak boleh sambil lewa. Dia cuma duduk dalam terowong aje. Jadi kita rasa peredaran udara ketika kita bubbling tu dengan ketika kita baca tu sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau tak jumpa, nangis. Kalau tak jumpa, kita nangis. Macam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Buat muka nangis. Akan jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Macam menangis. Rasa macam menangis. Macam alamak, bila lah nak jumpa lagi lah ya Allah. Macam tu. Macam sedih. Bila lah kita nak jumpa lagi ya. Macam tu. Bukan bila lah kita nak jumpa lagi. Itu biasa. Kita rasa sayu. Kita Sasai, ya Allah Sasai, bila lah kita nak jumpa lagi Sai. Macam tu lah. Terima kasih lah Sai, saya datang, saya jamu saya makan. Macam terharu. Cuba bayangkan terharu tu, kita guna pakai ketika kita menggunakan suara. Jadi semua dalam ni kecuali Puan Zuriani, orang baru, kawan pada Sasai. Assalamualaikum Ustazah. Saya diperkenalkan oleh Sasai ya. Syai. Betul Sasai, terima kasih. Tak apa. Puan Sabaria pun baru ya? Baru cikgu, baru Sasai Sabaria. Ya, Sasai juga yang cadangkan tadi. Masya Allah Sasai. Gelap. Alhamdulillah Sasai. Cikgu, kami pun kelas macam belajar mengaji, tapi masing-masing masalahnya dia kata sore dia sakit tekak. Saya bagi tunjuk jugalah sikit-sikit macam mana saya dah kurang sakit tekak. Tapi dia senang kalau belajar dengan cikgu lah. Boleh. Saya ada share, saya ada share video-video cikgu tu. Semoga diperpanjangkan jariah. So masing-masing ada buat praktis lah. Ya, okey, tak apa. Cuma hari ni kena bubbling. Hari ni tadi sebab belum ramai orang masuk, yang masuk ramai orang lama. Jadi saya terus buat bubbling. Kita kena fahamkan suara ini dari asasnya. Suara adalah tubuh badan kita. Badan kita, emosi kita, minda kita, semuanya kita. Ada orang keluar dah. Okey. Saya kalau orang keluar dia tak cakap sepatah dua tu kan saya risau sebenarnya. Okey. So, Puan Sabaria dengan Zuriani. Suara ni ada 3 benda yang kita kena faham untuk kita nak hasilkan dia supaya dia bertenaga. Suara yang cepat penat, cepat serak, cepat pedih, cepat sakit ni bila kita bercakap atau mengaji, itu bermaksud tak ada udara yang bekerja ketika kita bersuara. Udara tu tak cukup. Kita rasa dah tarik nafas tapi udara tu tak kerja dengan cukup, dengan betul. Jadi macam mana cara nak kerjakan udara dengan betul? Dengan menarik nafas, dengan pastikan tarik nafas. Saya dah tarik nafas cikgu, Sasai dulu cakap dengan saya macam tu. Saya dah tarik nafas cikgu, betul.
Tapi tariknya bukan tarik yang biasa hari-hari kita bernafas, bukan. Bila kita tarik nafas, kita kena pastikan bahagian diaphragm kita ni. Nanti tanya saya lah bahagian diaphragm tu. Bahagian diaphragm tu di antara pertemuan tulang rusuk ni, ulu hati dengan pusat. Ulu hati kita dengan pusat ni, alamak. Ni ulu hati dengan pusat ni sekeliling pinggang. Sekeliling pinggang tu. Itulah area dia. Dia akan mengembang. Pastikan dia mengembang. Kalau tak kembang, pastikan dia mengembang. Kalau soalannya pada saya, tapi saya punya tak kembang lah cikgu, pastikan dia mengembang. Gitu juga jawapan saya. Saya tak boleh nak kata, oh kalau tak kembang tu tak apa. Tak boleh. Mesti pastikan dia kembang. Dia bukan tak boleh kembang. Maknanya kita tak pandai lagi. Kita tak biasa lagi, otak tu tak kerja lagi. Macam mana nak bagi dia kembang? Kita kena ikatkan bahagian tu. Pakaikan korset. Pakaikan korset. Ikat dengan bengkung bahagian tu, so kita akan rasa bila kita bernafas dia mengetat. Bila kita bernafas dia mengetat. Jangan boncetkan perut. Jangan boncetkan perut kerana ketika kita bernafas, perut dalam keadaan kempis. Hanya otot diaphragm sahaja yang akan bekerja. Nanti saya akan ke surau Puan Roziah Johari 27 hari bulan. Ramai-ramai siapa boleh nak jadi peserta, datanglah untuk kita latih otot-otot tu. Kan? InsyaAllah. Di mana tu cikgu? Siapa-siapa? Di mana? Di Bandar Sultan Sulaiman, Surau Darul Hikmah. Tapi saya penyertaan tu saya limitkan cikgu sebab surau kami ni tak besar sangat. Oh ya ke? Takutnya padat nanti tak selesa untuk peserta. Setakat ni dah berapa ramai? Setakat ni yang daripada grup mengaji kami ada 40 orang. Masya Allah. Apa lagi Sasai? Kita buatlah kat surau Sasai. Gelap pula dia kan. Bukan tak terima raya tapi memandangkan surau tu tak besar sangat. Jadi kita bimbang tak selesa nanti kan. Faham Puan Ruziah? Apa nama programnya tu Puan Ruziah? Nama program. Program membentuk memainkan suara. Bengkel dan pernafasan. Bengkel suara dan pernafasan yang betul. Bengkel suara dan pernafasan yang betul. Ya. Buat dekat tempat Sasai, Melaka. Mana kamu? Saya Segamat Johor. Segamat Johor. Kenapa kalau Segamat Johor tak boleh panggil saya? Boleh saya ada program nanti saya panggil cikgu. Saya nanti saya DM cikgu Memang ada benda program. Kadang-kadang anda ni semua risau sangat nak panggil saya nanti. Cikgu bila cikgu free boleh turun Segamat tak? Cakap aja, saya pun set. Ayu ni, cuti jom kita pergi Segamat. Mana Ayu ni? Dah keluar pula. Boleh. Saya memang nak buat kata kerja. Contoh. Macam tu lah. So jangan risau. Kalau nak betul-betul faham tu, betulkan apa ni kita punya otot diaphragm tu. Ya Puan Zuria ni, kita dengan Puan Sabariah otot diaphragm tu. Ikatkan. Kalau ataupun kita boleh berbaring, kita letakkan benda yang berat atas diaphragm tu. Saya ni tak cukup cameraman dekat rumah ni. Kalau ada orang cukup saya baring, saya suruh orang tengok apa saya buat. Maknanya baring, letakkan benda berat, so dia akan tengoknya bila saya tekan ni. Dia keluar ni. Tu. Yang bahagian depan aja saya bagi tunjuk. Bila saya tarik nafas, dia keluar tangan saya ni, saya tekan ni. Dia keluar. Praktis tu sampai dapat. Memang senak sengal semuanya ada. Senak sengal dalam masa 3 minggu ni memang kalau buat hari-hari, memang rasa macam macam tu lah sebab otot tu sedang bekerja. Okey, itu pertama. Ya, saya. Kenapa bila saya tarik nafas dia macam masuk ke dalam, dia tak keluar pun? Soalannya belum keluar lah. Maksudnya kena keluarkan dia. Kena kembangkan dia. Bukannya dia macam masuk ke dalam. Maknanya otot kamu belum kerja. Belum bekerja.
Jangan, dia mesti masuk ke dalam. Bukan. Ceritanya bila kita tarik nafas, dia mesti keluar. So jangan, kenapa dia masuk dalam? Sebab dia belum bekerja. Dia masih confused lagi. Selama-lama ni kamu buat nafas tu otot tu kerja salah. Sebab tu tadi awak penat. Betul. dah terjawab dah kenapa dia semput. Kenapa dia tak keluar? Cuba tekan betul-betul. Cuba tekan betul-betul. Berdiri, duduk dengan tegak. Kempiskan perut. Tekan. Okey, tarik nafas cepat. Dia macam bahagian atas dada je yang kembang. Diaphragm tu. Yalah, fokuslah. Sebab Sasai ni orangnya gopoh. Tenang aja. Tenang aja. Okey, tarik nafas. Fokus kat bahagian tu, bahagian diaphragm tu je. Fokus. Mesti dapat. Okey. Mesti dapat, insya-Allah. Saya tahu tu. InsyaAllah dapat. Okay? Kembang. Betul. Ya, betul. Boleh kembang. Okay? Alright. Sebab masa kita kat bayi, pernafasan kita memang berada di area situ. Jadi bila kita besar je, kita jadi macam-macam kacau bilau nafas kita. Okay. Itu untuk pernafasan, otot pernafasan. Yang kedua, kita nafas yang sama tapi kita kenali lorong bunyi. Kita kena buat bunyi bersenandung ni, humming ni. Nampak muka saya? Bunyi keluar dari mana tu, kata Puan Zuriani. Dia duk mikir, tengok muka cikgu macam tak ada buat apa-apa. Kenapa ada bunyi kan? Bunyi keluar melalui rongga hidung. Dia keluar. Sebab tu kalau kita pegang kat sini, dia akan jadi kat sini, kita pegang sini. Dia jadi boleh buat kita tenang. Kita tenang aja. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, baru kita hantarkan udara tu sebahagiannya pergi ke mulut. Bukan kita jangan fikir lah, tapi kita kena buat bubbling untuk memastikan huruf-huruf sebutan kita tu lebih baik. Bukan. Cari tu bubbling. Lagi satu ialah lidah. Tenang aja. Semua ni tak ada ketat-ketat. Semuanya tenang. Dah rasa kat muka semua tenang. Cuba cek dekat tengkuk kita. Kalau kat tengkuk kita stres, ketat, maknanya ada masalah. Dia ketat ni, tak boleh. Tengkuk kita kena tenang. Longgar je. Lagi satu, kita cek bahu kita. Kalau boleh buat macam tu semua, memang. Dia tangkap ketekak lah Ustazah. Dia sakit ketekak lah bunyi. Dia tarik ketekak. Iyalah sebab belum macam faham lagi. Sama lah ya. Dia ketekak ya. Tak boleh ketekak. Kan saya kata udara tadi keluar ikut rongga hidung. Tapi dia datang ke sini. Sekejap Puan Zuriani. Puan Zuriani ni dah memotong jalan. Oh ya kah? Dengar baik-baik. Tadi saya kata yang pertama hissing. Keluarkan nafas dulu. Buat yang tu dulu. Yang kedua, kan ikut peraturan dia. Yang nombor 2, humming. Yang tu tadi belum cuba, tiba-tiba keluar suara, pergi terus lidah, terus masuk ke tekak. Memanglah sebab humming tu tak faham lagi. Pergi humming dulu sampai faham. Oh macam ni humming. Baru kita pergi
bawa udara ke depan. Baru kita masukkan lidah kita. Bukan jangan tarik ke belakang. Pujuk. Suara tu memujuk. Nafas yang ditarik kena dikembangkan diaframnya. Jangan saja-saja sambil lewat terus saja buat. Tak boleh. Tarik nafas dulu. Tarik nafas Cikgu. dulu. Ha. Kesimpulannya maknanya kalau kita buat mesti ikut step yang betul lah. Nombor Betul. 1 apa, nombor 2 apa dan nombor 3 apa. Ya. Baru maknanya menjadilah nafasan Ah. tadi. Okey. Ya. Baik. Pernafasan tu betulkan dulu. Otot nafas tu kena betulkan dulu. Sebenarnya saya tak apalah, bagus Puan Zuriani tu tadi terus meletup macam tu. Baru kita faham yang pertama sekali yang kena check dekat saya ialah nafas betul atau tidak. Otot diafram tu kembang atau tidak. Bila otot diafram tu kembang, baru banyak benda boleh ditolong. Boleh tanya soalan dekat bahagian tu. Otot diafram tu kenal ke tak kenal? Otot diafram tu. Dekat mana otot diafram tu, tahu ke tak tahu? Dari pusat ke mana tadi kan? Cikgu dah sebut tadi kan? Sebab itu saya risau kalau saya sebut tapi tak ada orang catat. Sebab kita tutup ada sesi ni orang lupa. Kat mana ya tadi cikgu cakap sebab kebanyakan kita tak mencatat tu. Ya. Tapi hujung ni ada recording, insya-Allah boleh dengar recording, boleh tengok recording. Jadi kita kata dia di antara tulang rusuk tu berada di antara ulu hati dengan pusat. Di antara pusat dan ulu hati. Sekeliling pinggang. Sekeliling pinggang. Jadi bila kita bernafas, mula-mula ni kita kena kempiskan perut. Kita tekan bahagian yang saya cakap tadi tu. Kita tekan, kita nafas, dia akan keluar. Dia akan keluar tu. Kalau saya kata dia masuk, maknanya ototnya masih belum bekerja dengan baik. Itu saja. Tak ada masalah. Itu semua proses. Jalan aja. Sebab tu saya, kita tenang-tenang aja. Barulah kita dari asas pernafasan tu baru boleh buat yang lain, buat yang lain. Pelan-pelan. Jadi kita fahami 4 latihan dulu. Hissing 15 saat setiap satu. Jadi satu set latihan tu ialah 1 minit. 1 minit tu memang sekejap sangat. Itu pun kalau dapat buat 15 saat. Kalau tak dapat buat 15 saat, tak mengapa. Buatlah 10 saat ke 8 saat ke tak apa. 8 saat setiap satu, jadi kali 4, 8 kali 4, berapa? 32. Ya, jadi bila kita kata buat latihan tu pendek pun tak apa, tapi buat hari-hari kena buat. Setiap kali ingat, setiap kali nak cuci pinggan ingat buat. Setiap kali nak sapu buat. Setiap kali nak masak buat. Setiap kali masa bila-bila pun siram pokok bunga buat. Nak pandu kereta buat. Buat je. Masa mandi buat. Memang akan jumpa. Jangan buat tu. Sebab saya tak nak ganggu masa puan-puan. Saya kata okey buat latihan pukul 2 sampai 2.30. 2 sampai 2.30 tu masa itulah nak ada apa-apa. Oh tak boleh buat lah cikgu. 2.30 ada kelas. Jadi saya kata buatlah anytime waktu yang tak ada gangguan apa-apa. Buat je. Waktu pandu kereta, waktu mandi, waktu masak, waktu cuci pinggan, waktu sidai kain. Buat je. Boleh. Akan jumpa tu. Okay, 4 latihan tu. Ya, hissing, humming, bubbling dengan tongue trill. Itu asas dia. Boleh Puan Zuriani? InsyaAllah. Boleh? InsyaAllah. Puan Sabarah boleh? Kawan-kawan lain. InsyaAllah. Saya kelembutan. Cari semuanya mesti dalam situasi yang memujuk. Tak boleh gopoh. Tak boleh marah. Tak boleh kena pujuk aja.
Nak pergi mana? Nak pergi mana? Senyum aja, jangan. Nak pergi mana tu? Jangan macam tu. Walaupun saya dengan Sasai kadang-kadang cakap macam tu. Sasai! Macam tu kan. Tapi asasnya tu kita bermula dengan begitu. Nak ke mana tu, Sai? Pujuk-pujuk aja Sai tu. Tunggu. Jangan, tunggu aku lah. Jangan. Pelan je, tunggu. Okay? Cikgu, kalau sajalah nak tanya kan, sebab dalam kalangan kami ni ada yang jenis memang suara kuat kan, macam bunyi macam orang kata kalau kita dengar tu memang macam keras saja lah kan. Itu kan juga cara untuk melembutkan suara. Ya. Okay. Bacalah Al-Quran. Saya ambil daripada bacaan Al-Quran. Bacalah Al-Quran dengan memujuk. Okay. Bila dia Al-Quran tu pujuk, kita gunalah dalam bercakap. Okay. Sebab itu emosi kena jaga. Emosi kita, bukan kita kena jaga. Persekitaran kita kena tolong jaga emosi sama-sama. Maknanya kalau kita kawan-kawan kita asyik, kalau kita orang yang sabar itu baguslah kan. Tapi ada kawan tu asyik membebel aja macam saya ni kan. Macam mana nak sabar, saya Datul pun jadi tak sabar dah. Membebel aja perempuan ni. Macam itulah contohnya. Tapi kalau kita sabar, kita akan kata Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim. Sudahlah tu cikgu, janganlah bebel sangat. Macam itulah contohnya lah. Jadi kita fahamkan, gunakan, melembutkan itu dalam apa saja aktiviti suara. InsyaAllah Puan sabar ya, akan jumpa tu. Perlahan-lahan sebab saya sangat rasa suara ketika membaca Al-Quran tu kalau kita gunakan kaedah yang sama dalam bidang yang lain tu memang berbaloi-baloi. Ya, insya-Allah. Tapi kan dari pengalaman saya, untuk saya guna pakai dalam bidang yang lain macam bidang bercakap dengan keluarga, dengan cucu, especially sekarang tengah ada cucu kan. Dugaan dia besar. Bila saya pujuk, saya kata jangan, tak mau buat macam tu. Dia tak terus ikut. Dia menguji kita punya kesabaran. Macam tu. Jadi cari lagi. Walaupun nak marah, berapa kali nak bagi tahu? Muka je lah garang sikit. Guru nak tanya boleh? Ya, boleh. Ada tak macam kita dari segi suara dah kan, bercakap macam mana dia bernafas dengan satu ni je, mulut saja. Dia tak guna hidung. Dia bernafas melalui mulut, dia bercakap melalui mulut, dia makan pun melalui mulut. Jadi hidung dia tak ada function. Jadi suara dia akan jadi macam keras tak? Sebab perlakuan itu tidak salah, tetapi dah belajar vokal ni kena fahamkanlah. Maknanya saya ada masalah. Masalah saya makan, bercakap dan segalanya biasanya melalui mulut. Hidung problem. Hidung kenapa? Hidung tersumbat ke apa? Tak, saya memang bernafas kalau ni pun pakai mulut banyak. Cuk. Okey. Itu sebelum Puan Zuriani belajar vokal. Okey. Jadi Puan Zuriani sebelum masuk kelas vokal memang macam tu. Tapi selepas ini saya akan usaha untuk tidak begitu lagi. Fahami, tenang. Tutup mulut, tarik nafas. Guna hidung. Okey. Maknanya tarik nafas guna mulut tu tak salah. Kadang-kala apabila kita nak menyanyi, nak bercakap, nak mengaji, kita tak sempat nak tutup mulut, kita tarik je melalui mulut tu. Tak ada masalah.
Sebab tarik nafas bukan sambil bercakap tu sambil tarik nafas juga. Tarik dulu baru cakap. Betul tak? Mana ada tarik, aku nak pergi sana, aku nak sini. Mana ada, mesti tarik dulu. Tarik pakai mulut lah. Tarik, cakaplah. Apa nak cakaplah. Cakap. Noktah. Tarik lagi. Semalam aku masak kari kan sedap. Tarik nafas lagi. Lupa nak bagi tahu kau. Contoh macam tu lah. So tak ada, dia bukan satu masalah. Dia cuma kebiasaan yang tak cukup baik lah. Sekarang kita nak baiki saja. Kita tak kata itu salah sebab ada kalanya kita nak gunakan juga kaedah tu. Cuma nak pastikan yang ditarik tu masuk ke dalam paru-paru ke tidak. Okey, satu. Yang kedua, apabila puan membaca Al-Quran, ada masalah sakit tekak? Masa bercakap ada masalah sakit tekak tak? Ada. Dia tak boleh cakap banyak-banyak, dia tak boleh mengaji lama-lama. Dia mesti kering. Sebab dia bukan sebab tarik nafas tu yang salah. Tapi sebab masa dia keluar tu yang salah. Tarik nafas tu tak ada masalah. Kalau ada di antara kawan-kawan yang boleh tarik nafas guna telinga pun silakan. Gunalah telinga tu. Tapi maknanya jangan risau pasal tarik tu. Yang penting waktu dia keluar. Waktu dia keluar, dia tak boleh keluar terus macam ni. Dia tak boleh keluar terus kat mulut macam ni. Kalau udara terus keluar kat mulut, suara saya jadi macam ni lah. Dia keluar je. Itu yang jadi penat. Jadi cepat penat. Okey, tarik nafas. Tarik nafas kan? Betul guru, penat. Penat sebab suara tu keluar kat situ macam tu. Dengar saya betulkan. Saya tarik nafas. Suara kita haruslah berada lebih tinggi daripada tekak sini. Jangan biasa keluarkan suara kita melalui mulut. Sebab mulut ni hanya membentuk perkataan sahaja. Suara dan udara kita kena keluar melalui rongga hidung. Jadi tak perlu bercakap dengan kuat. Tak perlu cakap kuat. Cakaplah sederhana je macam ni. Bertenang aja. InsyaAllah. Dia akan jadi lebih baik. Tapi untuk jadi yang begitu bukan mudah. Bukan ambil masa 2 bulan. Mungkin ambil masa lebih 2 tahun. Sebab itu kelas vokal tidak ada istilah habis belajar. Jalan aja. Cuma macam terjadi pada Puan Hamadah tu, dia pun minta maaf tak dapat masuk, lama tak masuk. Saya faham jika tak dapat masuk, saya tak marah pun. Saya cuma kata jangan berhenti buat exercise. Buat aja walaupun tak masuk kelas, buat aja. Nanti masuk kelas, cikgu saya dah 8 bulan tak masuk kelas. Cikgu dengar bubbling saya ni masih betul ke tak betul? Itu je syaratnya. Lepas tu dengar bubbling. Wah, bubblingnya bagus. Apa buat tu? Jadi di situ kita bina lah. Macam tu. So kena buat. Bila buat bubbling tadi tu, guna nada yang saya bagi. Jangan pakai nada lain. Jangan guna volume. Jangan buat macam tu. Rasa. Pujuk aja. Kita exercise vokal ni tak payah kuat. Jangan keluarkan kuat-kuat. Kita cukup dengan rasa kita memujuk aja. Oi, baliklah. Macam tu lah. Bukan, oi, balik. Jangan menjerit. Okay? Latihan tu tak perlu kuat. Boleh? Perlahan-lahan Puan Zuriani. InsyaAllah boleh dapat tu. Teruskan usaha. Jadi ada soalan lain, silakan. Sebab cikgu, kalau kita rujuk dengan ustaz-ustaz yang mengajar kita kan, pasal pernafasan kan. Contohnya macam akuilah memang saya kalau mengaji pun kadang-kadang nafas macam satu ayat yang sedikit panjang, dah mula separuh jalan terpaksa berhenti, cari tempat yang berhenti yang sesuai kan. Jadi dia kata cuba tarik nafas panjang-panjang setinggi-tingginya dan simpan di perut.
Tapi kita tak tahu kan nak simpan kat perut tu macam mana kan. Dia kata perut kena pastikan kempis, lepas tu keluarkan sikit macam kita berbelanja lah. Dia kata itu yang biasa saya dengar lah. Satu lagi ada yang kata tarik nafas panjang-panjang sama ada simpan di perut atau di dada. Jadi kita ni tahu macam teori saja dari segi ayat lah, tapi praktiknya kita tak pasti. Macam mana simpan kat dada, macam mana kat perut, macam mana. Itu yang rasanya perlu tahu lah. Dengar baik-baik, saya terangkan ya. Apabila kita nak bersuara, nak bernafas, kita kena jaga pertama sekali tulang belakang kita. Tulang belakang kita kena tegak. Okay? Tulang belakang kita kena tegak. Yang kedua, perut kita kena kempis. Bukan kempiskan aja, kempis macam kita duduk dekat majlis mana-manalah duduk VIP tu perut kempis saja kan, duduk kat table VIP tu kempis, nahan je perut tu. Balik rumah tu cakap Allah, aku pinggang aku lengoh. Macam tu lah. Duduk dengan Perdana Menteri tadi tu kempis, terpaksa kontrol katanya. Itu dia ceritanya. Sebenarnya otot tu bila dah biasa, dia takkan lenguh lagi. Okey, maknanya kita duduk dengan mengempiskan perut. Kalau berdiri pun dekat situasi yang sama. Tegakkan tulang belakang, kempiskan perut. Yang ketiga, bila kita duduk, jangan sentuhkan tulang tongking di tempat duduk. Tulang tongking kita kena tinggi. Tulang tongking kita kena tinggi, tak boleh rendah. Kalau puan-puan rasa tulang tongking ni, kita rasa ni hujung tulang ni, kalau kita angkat dia tinggi, itu kedudukan yang baik. Tapi kalau kita letak jari kita kat tulang tongking, kita rendahkan badan, tulang tongking tu jadi melengkung tu, itu tak bagus untuk pernafasan. So sampai tahap tu. Okey, itu pertama. Kedua, bila kita bernafas, sebab tu saya kata bagusnya pakai bengkung. Sebab otot perut kita tu kena kempis dulu. Perut kita ni yang umur 50, 60 ni, semuanya dah longgar. Orang kata longgar kan? Longgar, orang muar kata longgar. Longgar. Dah longgar, dah kendur kan? Jadi memang nak kena bagi support sikit. Ikatlah dia dengan selendang ke apa supaya otot perut tu cantik. Kemudian kita fokus pada bahagian diaphragm tadi. Fokus kat bahagian yang saya tunjuk kat sasai tadi tu, sekeliling pinggang. Contoh saya berdiri saya bagi. Okey. Nampak? Nampak tak? Nampak. Okey. Ni dia bahagian ni. Okey. Kita nafas. Dia kembang tu nampak? Boleh nampak pengembangan tu? Macam tu lah. Maknanya kita kembangkan otot tu. Bila kita kembang, yang kerja tu sebenarnya otot tu puan. Udara takkan masuk dalam perut, udara takkan duduk kat dada. Udara akan masuk dalam paru-paru. Apabila otot diaphragm kembang, udara akan masuk dalam paru-paru. Paru-paru berada di dada. Memanglah. Tapi kalau otot diaphragm tidak kerja, udara yang masuk dalam paru-paru tu sedikit. Jadi diaphragm kena kembang supaya paru-paru boleh menyerap udara banyak. Okey. Diaphragm ni yang kita kena kawal pergerakannya. Puan tengok tangan saya, diaphragm tu kedudukan dia macam ni dalam badan kita. Seolah-olah beginilah. Saya tarik nafas. Dia kembang. Okey, lagi sekali saya buat. Saya tarik nafas. Okey, kemudian saya hissing. Nampak? Maknanya kita hissing tu, dia akan balik ke tempat asal. Dia akan nak balik ke tempat asal. Tapi tak boleh tak boleh kendur. Dia kena macam ni, dia balik tempat asal pun dalam keadaan yang macam ni. Dia balik tempat asal macam ni. Okey? Mula-mula sebelum kita bernafas tadi, dia macam ni. Dia kuncup.
Okey? Bila kita nafas dia kembang. Bila dia nak balik tempat asal, dia menguncup lah ni, menguncup. Tapi jangan kendur. Ni dia tak kendur lah. Jangan kendur macam ni. Bila dia kendur, tak gunalah. Tak dapat bina. Sebab tu siapa yang dapat bina nafas ni betul-betul, sebenarnya kita akan rasa sakit belakang, kita akan rasa senak dekat ulu hati tu, kita akan rasa lenguh. Semua tu ada. Sebab tu pernah dulu dekat dalam satu kelas tu saya tanya, siapa yang sakit bila buat vocal exercise, bila buat pernafasan? Semua kata tak sakit. Jadi saya kata tak sakit tu yang bahaya, maknanya belum bekerja. Orang sangka tak sakit tu yang bagus. Bila tak sakit tu latihan 3 minggu pertama tu melatih nafas tu, tak rasa lenguh, tak rasa sakit, tak rasa sengal, tak rasa apa. Itu masalah besar lah. Maknanya otot tu tak diguna pakai. Kena rasa sakit, kena rasa lenguh. Macam kita pergi angkat berat tu, pergi gym tu kita rasa lenguh tu. Kena rasa tu. 3-4 minggu tu, mau kadang sampai 3 bulan tu kena rasa lenguh tu. Okey, itu dia syarat pernafasan. Yang itulah yang membuatkan nafas akan menjadi lebih panjang. Apabila otot diaphragm ni dapat bekerja, makin lambat dia kuncup, makin panjanglah nafas. Jadi istilah-istilah yang ustaz-ustaz tu cakap semua boleh diguna pakai, boleh diambil. Tak perlu bercakap dengan ustaz punya, oh salah tu ustaz, bukan perut. Tak payah pergi kat ustaz nak bagi tahu. Saya pergi belajar tak cakap perut, tak payah. Itu cara dia faham. Tapi kalau dia kata macam ni, Kak Sabariah ada perubahan lah nafas tu. Apa Kak Sabariah buat? Contoh ada ustaz cakap, apa Kak Sabariah buat? Ketika itu Kak Sabariah beritahu dengan cara yang betul. Saya belajar mengembangkan otot pernafasan. Katanya nak dakwah kan? Itu dakwah lah. Ilmu yang baik. Saya belajar mengembangkan pernafasan ustaz. Otot otot pernafasan? Dia tanya kan. Kita pun gelak. Ya ustaz. Otot pernafasan itu ialah namanya diaphragm. Ada dengar iklan tu. Saja je saya gurau. Okay. So baru saya tahu ustaz, rupanya otot pernafasan tu namanya diaphragm. Secara tak langsung tak kita bagi tahu dia. Baik je kita bagi tahu dia, insya-Allah. Lepas tu, oh ya ke? Bukan perut ke Kak? Contoh ustaz tu tanya, tapi saya pakai perut. Ya, dia mungkin dirasai di sekitar bahagian bawah dada kita. Sebab itu kita katakan dia perut. Sebab perut kita berada di sekitar bawah daripada pinggang kita tu perut. Tapi perut tu sebenarnya dalam istilah biologi lah, dalam istilah sainsnya, perut itu pundi-pundi makanan, bukan pundi-pundi nafas. Nafas tu ialah paru-paru, kena guna paru-paru. Jadi untuk bagi paru-paru serap udara, kita perlukan otot diaphragm untuk kembangkan paru-paru, bagi paru-paru menyerap udara. Itu kata-kata orang yang baru belajar lah. Macam tu kan. Begitulah. Barulah saya faham. Selama ni saya confuse nak masukkan udara dalam perut. Masuk udara dalam perut, pening kepala, boleh muntah, boleh terbelahak semua. Kalau udara masuk dalam perut, kita boleh mabuk. Kita boleh pengsan. Kita boleh dipanggil pening. Sebab tu tak boleh masuk dalam perut. Sebab tu kena kempiskan perut dulu. Saya melalui proses-proses tu. Orang kata, kalau perut kenyang tak boleh mengaji. Kenyang lah lagi bagus mengaji, bertenaga kan. Banyak, tak ada lapar kan. Tapi kita kenyang alasan tadi
Kenyang tak boleh ngaji. Kenapa tadi makan pula? Kalau dah tahu kenyang tak boleh ngaji, janganlah makan dulu. Macam itulah contohnya. Saya pernah lah dia katakan sebelum menyanyi jangan makan dulu sebab nanti kenyang tak boleh nyanyi. Saya nak buat persembahan pukul 9, pukul 10. Tak nyanyi lagi. Makan lama-lama perut dah lapar dah. Kerak-kerak nak menyanyi pukul 11 pun dah tak larat dah. Tenaga dah tak ada. Makan aja apa yang ada. Janganlah makan nasi Arab sampai 3 pinggan. Memanglah tak membantu. Makan sekadar untuk bagi perut tu bergisi. Sebab nafas tak ada kena-mengena dengan perut. Tak ada kena-mengena ya. Jadi alhamdulillah itu proses dia. Bagus soalan tu tadi so dapat faham. Mungkin kawan-kawan lain pun dah lebih faham lagi tentang nafas. Oh macam tu. Sebab tu saya nak sangat buat perjumpaan ya. Belum sempat berbincang lagi kita dengan kita punya AJK nak buat mahabbah ni. Kan? Di mana? Kan? Sebab memang kena buat mahabbah ni untuk kita buat perjumpaan, untuk buat praktikal aja kali ni. Hari mula-mula buat dulu kita seronok-seronok lah bersuai kenal. Kali kedua kita cuba buat yang lebih fokus pada praktikalnya. Alhamdulillah. Ada soalan lagi? Masa ni selalu mencemburui kita. Ada soalan lagi? Cikgu, saya nak tanya. Ya, Kak Roja. Daripada perbincangan cikgu tadi kan, kalau kita mengaji ni kita tak perlukan suara yang kuat tapi bertenaga. Ya. Macam saya rasalah kan. Bila saya bercakap, rasanya pertuturan saya tu, suara saya tu tak adalah kuat sangat kan. Ya. Tapi bila saya saya berada di tempat yang betul. Tapi bila saya mengaji, mula-mula tu suara saya okey, tapi lepas tu nanti bila dah lama ni sikit kan dia akan jadi kuat suara tu. Dia tak macam kita tak pasal suara kita kan kuat sebab ada jugalah guru kata tak perlu suara yang kuat sebab dia dengar, dia boleh dengar saya baca dengan jelas kan. Kalau kuat maknanya saya ni jauh dia kata kan. Macam jadi saya nak kontrol. Dia senang aja Kak Rozia. Saya faham tu. Dia mula-mula okey, kemudian dia jadi kuat sebab lama-lama nafas sudah penat, otot pernafasan tu penat, dia dah tak boleh nak kerja. Bila dia tak boleh kerja, kita pun tambahlah volume. Nampak? Otot tu lemah, otot tu dah makin penat, kita macam tarik nafas tapi macam tak jadi kita kuatkanlah suara tu. Macam tu. Itu je. Sebab tu nafas ni kalau boleh pergilah buat jalan. Bawa berjalan lah 2-3 kilometer pusing balik. Jalan laju. Macam ni. Saya tunjuk ni. Kaki pun jalan macam ni lah. Laju sikit, tarik nafas sambil hissing. Kena buat exercise untuk menguatkan otot diaphragm. Sambil-sambil tu boleh bakar kalori. Kan? Tapi jangan buat tu nak exercise kenapa ni? Nak jaga badan biar cantik. Yang cantik biar cantik tu biarlah rahsia. Biarlah rahsia. Tapi yang nak pertama sekali nak tambah stamina cakap. Nak buat exercise untuk sihat dan nak tambahkan stamina. Sebab kalau stamina kita kuat, kita akan bertenaga. Jadi benda-benda macam tu. Kalau yang lebih-lebih tu nak kempis perut ke, nak cantik ke apa tu, itu rahsia je. Rahsia saja sebab yalah itulah dia. Kadang-kadang kita ni banyak benda yang kita tak tahu dalam ilmu-ilmu kehidupan ni. Patutlah Allah kata mengajilah, bertadaburlah ni. Rupanya memang banyak ilmu kehidupan dalam tu. Masya Allah, banyak benar ilmu kehidupan dalam tu yang tak terhabis-habis kita nak cakap. Cikgu, soalan akhir saya cikgu. Berenang macam mana? Sangat bagus. Berenang, memanah, naik kuda. Tu semua bagus. Sebab bila kita belajar berenang ni memang mula-mula sekali dia akan test pernafasan kita kan. Dia kata tengok sama ada you lebih lama dengan hidung ke atau dengan mulut. Jadi
ada kaitan dengan pernafasan Sama. untuk memanjangkan pernafasan. Okey. Ya, Baik. sama. Pernafasan tiga apa tu tadi? Tiga sukan tu tadi memang sama dalam pernafasan yang saya ajarkan. Yang saya kongsi ni. Sama. Itulah. Berteruskan. Siapa yang nak tak pandai berenang, berenanglah. Sebab berenang itu membina ketenangan. Saya berani cakap lah sebab saya ni orang takut air. Tapi masa kecil pergi main juga kat tali air tu masa kecil-kecil. Tapi bila dah makin dewasa tu macam mengeri pula nak masuk dalam air kan. Jadi bila tapi saya tahu saya kena latih diri dalam air supaya saya menjadi lebih tenang. So saya belajar menenangkan diri dalam air. Bukan akhirnya saya sekarang boleh berenang dalam swimming pool tu. Saya boleh berenang macam ni. Baik, berenang. Maknanya saya dapat berenang tu dalam maksimum tu 10 lap, orang panggil 10 lap lah. Jadi ketenangan tu saya dah bina. Dulu asal terlepas saja kalang kabut. Kalang kabut. Semua nak kena orang pegang lah apa bagai kan. Tapi saya bina ketenangan tu. Ketenangan ni sangat penting kalau tidak. Tapi janganlah tenang sampai tak ada perasaan pula. Tenang tu perlu, tapi dalam pada tenang tu kita boleh main perasaan. Memang kita tenang dalam kehidupan kita. Orang kata kita kena tenang. Orang buat apa pun kena tenang. Orang kata tenang aja. Kalau nak bertegur pun tak apalah Ayunin. Kamu nak cakap apa pasal saya cakap lah. Saya okey je. Contoh. Saya petik nama Ayuni kan. Jadi tapi bukanlah sampai kita bila kita kena marah. Kita perlu marah ketika itu. Perlu marah. Kalau setakat dia ngata aku tak kisah. Tapi dia kacau anak cucu aku. Dia kacau anak cucu kita. Dia buat benda tak senonoh ke anak cucu kita. Boleh sabar ke? Tak apalah. Buatlah apa pun. Tak boleh. Masa tu kena marah lah. Kena tunjuk kuasa tu. Selama ni aku biarkan kau buat apa je kat aku tak kisah pun. Tapi kau cuit anak cucu aku. Macam tu lah. Kena tunjuklah rasa marah tu. Ini tak. Kan? Ini contoh. Bukan suruh serang orang. Bukan. Saya contohkan emosi tu. Sebab dalam baca Al-Quran, emosi ni kena guna puan-puan. Emosi ni kena guna. Jadi macam kita kata, kalau kita kata merayu. Merayu tu bukan sekadar merayu yang macam ni je. Tolonglah. Itu merayu tapi bukan sekadar itu. Dia kena macam ni. Dia dah minta tolong merayu dah sekali. Tak ada kena macam ni. Tolong. Kena sampai tahap tu. Bukannya tolonglah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Lepas tu nak pergi tempat lain tak? Cikgu, saya tak boleh nak pergi nada jawab tak boleh. Macam mana nak boleh? Tenaga tak ada. Bukannya suara yang tak ada, tenaga tak ada. Patutnya yang pertama tu dah macam ni. Saya contohkan. Yang pertama koror tu dah macam ni. Ya Allah. Kenapalah dia buat aku macam ni, ya Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dah mula macam tu dah. Yang pertama tu dah mula macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Carilah perasaan tu dibesarkan. Tak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kepada ini yang saya cakap yang tadi tu matlamat yang kita nak capai.
Maknanya kita boleh baca macam tu untuk permulaan, macam daripada baca yang kita biasa tu, masuk kelas vokal baca macam ni. Tapi target dia lebih lagi. Target dia lebih lagi. Jadi bila kita menangis tu bukan Tabarakalladzi, bukan nangis. Tabarakalladzi biyadihil. Menangis, bawa pada dalam muka kita. Menangis, memang dia bantu. Itu cara yang paling cepat kalau nak faham. Kalau nak faham tentang permainan suara, cara yang paling cepat ialah menangislah. Alright, siapa yang angkat tangan tadi nak tanya apa, silakan. Cikgu, saya. Ya. Tadi kan cikgu kata bila bubbling ke kan dia punya bunyi tu mesti macam sama macam tu kan. Kata. Adakah itu bermaksudnya, adakah disebutkan itu bila macam ustaz ke dia baca mengaji kan cikgu kan. Bila dia jawab-jawab kan, suara dia tinggi kan. Dia punya apa tu kan kalau kita dengar tu dia punya tu tone dia sama je cikgu. Dia macam kita dengar suara dia memang kan dia macam suara kepit dia tu kan cikgu kan. Tapi bila kita tengok dia punya audio tu, audio dia sama macam tu. Adakah maksud dia macam tu? Ya, lebih kurang begitulah. Tapi dia bukan pada nada tinggi je, pada nada rendah pun kena macam tu. Kawalan ni supaya otot tu bila dia tinggi pun dia tak mengeras, bila rendah dia tidak mengendur. Jadi kita kena sustain otot kita tu supaya otot kita tu sentiasa bekerja. Tapi bila awak kata suara kepit itu ada masalah dengan otot diaphragm lah. Suara tak akan mengepit, sebenarnya istilahnya kepit tapi salah. Mengepit tu salah, dia kena meruncingkan suara tu. Dia kena meruncingkan suara tu. Semakin tinggi kita pergi, semakin kita merayu. Semakin kita menangis. Semakin apa lagu dia tu kan. Semakin apa Dawai aku. Dawai lagi. Cikgu, contohnya macam ustaz tu kan dia buat macam jawab tu kan. Dia terus bawa ke atas je. Ya, atas kepala dia panggil istilahnya. Lepas tu dia saya macam kena bawa ke hidung juga cikgu. Bunyi dia supaya dia tak boleh bawa ke hidung kalau bukan ke hidung dia bukan hidung. Udara memang akan keluar melalui hidung, tapi sebutan-sebutan tak boleh pergi hidung. Nanti sengau. Ya, tapi ramai orang contoh ya. Inna Allah. Contohlah. Inna Allah. Tanpa dia sedari. Inna Allah tu bunyi kat hidung. Sebab dia tinggi, dia keluarkan kat hidung. Sebenarnya tak boleh. Inna Allah. Kena keluar. Bukan Inna Allah. Bukan simpan kat hidung. Banyaklah benda-benda yang kena kita kenal pasti. Tak apa, mula-mula pergi dulu. Tak apa. Explore je dulu. Lepas tu, okey, jangan pergi hidung. Dah sampai tempat. Jangan, macam tu lah. Dia memang kena buat salah, tak apa. Kalau dalam kelas vokal, nak baca, nak terus pandai, nak terus jadi, memang tak jumpa yang macam tu. Memang kena buat salah dulu. Biar salah pun tak apa. Jangan salah tu, alah tu cikgu. Bila salah kita malu kan dengan kawan-kawan kita kat dalam ni kan. Alah salah masa saya buat semalam kat rumah jadi pula. Depan cikgu tak jadi pula. Tak payah buang masa cakap banyak-banyak. Maknanya salah lah. Allah aku terimalah. Biarlah cikgu tegur. Tak apa, tak payah bagi apa-apa alasan apa untuk nak defend apa-apa. Tak payah. It's okay. Lepas tu, sebab salah tu adalah cara untuk kita menjadi betul. Salah tu adalah proses untuk kita menjadi betul. Yang jadi tak boleh tu macam ni. Sai, tadi suara kamu tu keluar kat hidung. Oh iya ke cikgu? Saya tak rasa pun dia keluar kat hidung. Itu masalah besar. Itu masalah besar. Tapi kalau Sai, suara tadi tu keluar kat hidung. Alhamdulillah cikgu tegur. Nanti saya fahamkan lagi. Lagi bagus. Macam itulah. Ini
belum habis baca je dah, oh itulah cikgu saya semalam saya praktis kat macam jadi, hari ni tak jadi pula. Tak payah habiskan masa saya nak cakap benda-benda macam tu. Maknanya saya dah tahu yang benda tu sebenarnya, okay, thank you Niza. Pegang kata-kata saya. Membuat salah itu satu proses untuk menjadi yang betul. So it's okay. Jangan malu untuk buat salah kerana kita sedang nak jadi yang betul. Okey je. Betul tak? Kita sama-sama lah. Kita sama-sama share-share. Cikgu salah tu okey, saya terima. Saya okey. Saya okey. Dekat sini saya tanya dulu. Puan Sabariah, umur Puan Sabariah berapa? InsyaAllah Mei ni 68. Okay. So Puan Sabariah pangkatnya kakak lah kepada saya. Jadi kalau Puan Sabariah nampak saya punya perlakuan dalam kelas ni bukan boleh menegur, tak ada masalah. Boleh tolong. Sebab saya pun nak juga orang tegur kelemahan saya kan. Macam itulah. Sama juga dengan Puan Nur Hamadah. Kalau nampak saya bagi tahu. Okeylah, insya-Allah. Sebab kita kena sayangkan sahabat kita semua. Kan? Right? Alhamdulillah. Jadi boleh faham, kita jumpa minggu depan ya. InsyaAllah, semangat. InsyaAllah. Semangat. Semangat.